melihat keagungan Allah, meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah, bangunkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, berkelana, luaskan pandangan saudara. Bermusafir, berkelana, kenalah Tuhan Maha Pencipta. Allahu Rabbi, 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 Allahu Rabbi. Berbekal keimanan, penyuluh di sepanjang jalan, mengharap keredaan, doa menjadi kelaziman. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, berkelana, luaskan pandangan saudara. Bermusafir, berkelana, kenalah Tuhan Maha Pencipta. Allahu Rabbi, 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 Allahu Rabbi. Penat lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT kerana pada hari ini kita menyaksikan satu lagi cerita-cerita menarik dalam pengobatan ini. Sebelum tu ya, kita tengok pokok-pokok dululah. Seperti kebiasaan, pada hari ini kita tengok pokok pengantin, air mata pengantin. Ni, air mata pengantin. Nampak cantiknya pokoknya. Bunganya berwarna pink ini, tapi entah kenapa diberi nama air mata pengantinnya. Pokok-pokok yang cantik begini. Okey, apa sebenarnya kegunaan pokok ni? Sejauh yang Pak Ji tahulah. Mungkin banyak lagi orang yang mengetahui kegunaan yang lain. Ini digunakan untuk makanan. Makanan apa? Makanan kepada madu lebah, madu kelulut, madu trigona, di mana dengan pengambilan daripada ini, pengambilannya ini, dia dapat menghasilkan madu yang terbaik khususnya untuk jantung. Untuk jantung, tengok merah untuk jantung. Itu semua dah kita pelajari dah. Tapi apa yang menarik ya, bahawa Allah menciptakan madu trigona ini, menciptakan lebah itu, dah disiap makanannya. Cuba tengok, makanan dah siap dah. Bunga sepanjang masa. Tapi kalau kita nak tengok, dia punya lebah utama Thoracica di sini, kita akan datang awal-awal pagi, sebab lebah ni bangun awal pagi. Dia mencari makan di awal pagi. Jadi oleh sebab itu rezeki pada pagi itu Allah Ta'ala jadikan banyak. Lebah pun tahu bagaimana cara mencari rezeki di awal-awal pagi. Jadi ini di antaranya, Masya Allah ya. Jangan lupa kalau tengok daripada jauh itu, gambarannya itu dah dapat kita faham. Itulah yang disebut sebagai pokok air mata pengantin. Sebelah daripada ini pula ialah pokok ini Hibiscus Hibiscus rosa sinensis. Apa tu? Pokok bunga raya. Di sini kita ramah buat kompres di kepala, insya-Allah, dengan izin Allah, untuk demam, panas dan sebagainya. Jadi bunga raya, sama ada bunga merah kah, bunga putih kah, bunga yang nama bunga raya, semua boleh digunakan khususnya untuk pengobatan menghilangkan demam, kompres di kepala. Tapi
ada satu yang menarik pada hari ini. Pak Haji nak tunjukkan bagaimana tempat peternakan rusa. Di sini nanti mereka datang ke Yan besok-besok akan tengok tempat peternakan rusa Pak Haji. Mari kita sama-sama tengok sebentar ke sini. Mari kita dekat sini. Ya, ini ada sejenis rusa yang diternak tapi bukan Pak Haji punya ni. Ni beritahu awal ni. Yang Pak Haji punya insya-Allah akan datang. Kira-kira sebesar ni jugalah kira-kiranya, ya. Jadi ini adalah rusa yang mana kita tahu bahawa daging rusa adalah sangat-sangat mahal. Tetapi yang menariknya ialah tanduk rusa. Tentang tanduk rusa ni ada perbincangan. Boleh atau tidak tanduk rusa yang gugur itu digunakan untuk tujuan ubat. Kalau ikut mazhab Imam Syafi'i tak boleh, hukumnya haram mengambil daripada bahagian anggota haiwan yang tidak disembelih. Kalau kita nak ambil, boleh, tapi kita akan sembelih. Sembelih, maka ke semua organ di situnya, itu tanduknya itu boleh digunakan. Kalau tidak boleh. Kalau yang mati tak boleh, yang gugur kecuali kulit. Kulit boleh kita samak. Itu di antaranya. Jadi oleh sebab itulah maka kita memproses daripada tulang, kita kata tanduk rusa itu mestilah daripada cara yang halal. Okey, apakah kegunaan tanduk rusa itu? Sebelum tu mari kita tengok dulu. Ini yang kecil-kecil yang anaknya baru 1 tahun. Ya, rusanya biasanya 3 tahun sudah boleh kita ambil dan dah mula untuk bunting hamil, ya. Dan insya-Allah di mana apa yang Pak Haji lihat di sini ialah satu ekor jantan 30 ekor betina. Jadi oleh sebab itu maka dipelihara begini sampai dia besar, dijual dagingnya mahal sekali, mahal. Sini 1 kilo dagingnya boleh mencapai RM100 1 kilo daging saja. Masya-Allah. Cuma yang istimewanya kemana Pak Haji nak bawa daging-daging rusa ni? Ini dia frozen fruit Pak Haji. Frozen fruit Pak Haji. Sate apa? Sate rusa. Wah, diberi makan dengan POC, sangat menarik. Itu di antaranya. Ayo kita tengok rusa yang besar yang sudah ada tanduk. Dan tanduk ni dia selalu jatuh, ya. Setahun sekali dia jatuh. Itu dia buat perhiasan, dia buatnya untuk keris, untuk pemegang keris itu, ulu kerisnya itu, atau dia buat untuk barang-barang antik yang lain. Banyak lagi kegunaannya. Tapi Pak Haji kan nak cakap pasal ubat-ubat. Nanti insya-Allah Pak Haji cerita satu persatu yang orang tak tahu tentang tanduk rusa ni dan kelebihannya. Ayo kita tengok tempat rusa yang besar. Alhamdulillah, betapa besarnya pada penciptaan Allah itu yang dapat kita lihat daripada haiwan. Cuba kita perhatikan tanduk rusa tersebut. Kita lihat rusa yang sudah berusia 3 tahun itu, tanduknya itu akan tumbuh dan gugur. Diganti dia naik semula dan akhirnya dia jadi panjang. Dan kita dapat melihat daripada tanduknya itu dia sudah boleh menentukan usianya. Jadi oleh sebab itu maka sesuatu yang menarik itu ialah kerana di tanduk itu terdapat human growth hormone HGH, di mana dia akan tumbuh dan pertumbuhannya itu sangat cepat, ya, sehingga akan boleh mencapai 1,5 inci dalam masa sehari. Jadi oleh sebab itu maka apakah yang menyebabkan pertumbuhannya itu dapat menjadi cepat ialah kerana hormon HGH yang ada di situ. Jadi oleh sebab itu maka HBA telah menggunakan hormon HGH ini untuk tujuan pengobatan. Tetapi kita tak gunalah daripada tanduk rusa ni, ya, sebab suka juga nak dapat tanduk rusa ni. Namun begitu, Pak nak ceritakan kelebihan. Salah satu daripada ubat yang digunakan pada tanduk rusa ni ialah untuk memecahkan batu di dalam
empedu, batu di dalam ginjal. Sangat-sangat berkesan. Hanya perlu mengambil sedikit, kita kikis sikit di atasnya, dan kita mencampurkan dia dengan air limau nipis, jeruk nipis, dan dia boleh digunakan untuk memecahkan batu tersebut. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, sangat baik untuk rawatan osteoporosis. Osteoporosis ini bagi mereka yang menghadapi masalah tulang yang lemah. Ini adalah obatnya. Dia sumber kalsium, dia sumber fosforus, dia sumber boron yang sangat-sangat baik. Dan selain daripada itu juga dia digunakan untuk perawatan peradangan. Ya, apa juga bentuk peradangan boleh menggunakannya. Dan yang paling hebat, seperti mana yang Pak disebutkan, bahawa dia mengandungi human growth hormone yang kalau kita mengambil, membuatkan tubuh itu menjadi awet muda. Itulah yang digunakan dalam masyarakat pengobatan, salah satunya dalam pengobatan tradisional Chinese medicine. Jadi oleh sebab itu maka kita harus melihat bagaimana ianya diproses, dapatkan sumber yang halal dengan cara penyembelihan dan sebagainya. Pak Haji meyakini bahawa ini adalah merupakan salah satu daripada material medikal yang terbaik untuk perawatan. InsyaAllah nanti kita akan mengupas lagi berbagai-bagai lagi kegunaan daripada tanduk rusa ini. Baik, seterusnya Pak Haji nak membacakan soalan-soalan dan jawapan-jawapan bagi persoalan-persoalan yang dikemukakan, insya-Allah. Ada 4 soalan yang ditanyakan kepada Pak Haji pada hari ini. Jadi Pak Haji ingin membacakan soalan-soalan ini, tapi sebelum itu mari kita tengok dulu apakah makanan yang boleh kita berikan kepada rusa ini. Salah satunya ialah soya. Ni soya. Ambil. Begini cara makannya. Tengok cara makannya. Bismillah. Ya Allah, itu dia. Ya. Satu keistimewaan yang ada pada rusa, dia tidak menggigit. Ini satu sifat mesranya dengan tuannya. Tengok. Oh, subhanallah ya. Oh, gigit juga, tapi ya tahan dia. Okey ya. Kita dia jom sikit. Gitu. Okey. Diam. Tengok macam ni. Kalau kita letak atas sikit, dia akan naik lagi tinggi. Okey. Itu dia. Tengok atas lagi. Kita cuba atas lagi. Bismillah. Okey, atas lagi. Bismillah. Oh, subhanallah ya. Itulah dia. Ya. Baik. Alhamdulillah. Menarik sekali. Salah satu yang yang kita lihat ini. Dan sebenarnya ada satu kisah yang menarik tentang rusa. Nanti suatu hari kita cerita, yang disebut dalam kitab-kitab tentang rusa, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pada rusa ini suatu cerita yang sangat menarik. Rusa yang terjerat kemudian telah bertemu dengan seorang hamba Allah. Lalu dia minta kepada hamba Allah tersebut untuk dilepaskan dan dia akan pulang kembali. Maka setelah dilepaskan, dia pulangkan kembali itu, maka dia sebenarnya pulang untuk memberikan makan, bagi susu pada anaknya. Kemudian akhirnya rusa itu datang kembali. Ini telah diceritakan dalam kitab-kitab yang sangat menyayat hati tentang bagaimana seekor rusa itu berpegang dengan janjinya bila dia telah terkena jerat tersebut. Namun begitu, jerat tersebut itu telah disediakan oleh orang di situ khusus untuk tetamunya. Tetamunya ialah lelaki tersebut. Ya, setelah dia kembali semula ke tempatnya, lalu dipulangkan. Lalu tuannya ingin menyembelih untuk dihadiahkan kepada lelaki tersebut. Maka berkata lelaki tersebut, bebaskanlah dia. Masya-Allah. Ya, masya-Allah. Ini semua mengisahkan cerita-cerita perjalanan orang-orang soleh. Masya-Allah. Baik, kita pergi pada soalan yang pertama. Apakah herba yang tidak boleh diambil sewaktu perempuan
dalam tidak solat haid. Ada herba dalam haid yang tak boleh diambil sewaktu haid mohon pencerahan. Apakah herba yang tidak boleh diambil sewaktu perempuan dalam tidak solat dalam masa haid? Apa dia? Herba yang mengandungi tinggi hormon estrogen. Apa dia herba yang tinggi estrogen? Sebab waktu wanita itu keputusan darah haidnya itu estrogennya dihentikan oleh Allah. Ya, jadi sebab itu kalau kita ambil estrogen itu kan bercanggah. Jadi apa dia? Spirina kita kena kurangkan. Apa dia? Kacik Fatimah, kopi Kacik Fatimah. Boleh tak kita ambil? Boleh. Tetapi masalahnya kalau ambil Puraria saja tidak boleh. Apalagi Puraria, Kacik Fatimah ataupun herba-herba yang mempunyai phytoestrogen yang tinggi. Jadi sebab itulah maka apa yang Pak Haji nak sebutkan kat sini kita kena perhatikan. Cumanya kalau kita ambil apa yang akan berlaku, haid itu akan berhenti. Kan salah lah kita nak keluarkan darah haid tu. Ya, kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, darah haidnya itu ialah diambil paling cepat sehari 1 hari 1 malam. Paling lambat kebiasaan 7 hari 7 malam. Paling lambat 15 hari 15 malam. Jadi oleh sebab itu kita nak keluar, jangan sampai dia terhenti. Kalau dia terhenti memang masalah. Baik, yang kedua yang sangat boleh memberhentikan darah haid ni apa dia? Satu saja. Ini diamalkan oleh orang dulu ni. Ketika nak pergi ke Mekah ni, apa dia? Tangkai sirih. Tangkai sirih. Tangkai sirih itu memberhentikan kedatangan darah haid. Masya-Allah, masya-Allah. Tangkai sirih je. Baik, oleh sebab itu maka telah Pak Haji tunjukkan macam mana sirih itu perempuan harus ambil makan. Sapu sirih tersebut dengan madu lebah. Lalu kita makan sirih dengan madu lebah. Terbaik untuk paru-paru. Masya Allah. Hari ini pun ada seorang ibu yang datang ambil obat. Dia kata, saya penat ni. Apa herba yang saya patut ambil? Sirih campur madu. Itu menarik. Baik, soalan yang seterusnya. Anak ini umur 11 tahun. Masalah sis pada lengan kanan sejak lahir. Ini di hantar gambar ni sama Pak Haji. Apakah cara rawatan dan ubat untuknya? Ini kalau jadi pada lengan ini, kita bolehlah menggunakannya daripada ubat sapu. Ubat sapu dan syak katilak. Jangan lupa syak katilis, ambil syak katilis dan guna ubat sapu. Ubat sapu tu daripada apa? Daripada yang pendingin, apa juga yang mendinginkan. Kalau kita ada serbuk lendir hati bumi. Lendir hati bumi. Kalau di Indonesia ada apa? Serbuk dingin. Boleh sapukan. InsyaAllah dia akan sembuh. Dan satu lagi jangan lupa gunakan bajakah. Bajakah. Sangat baik. Macam mana nak bagi pada umurnya? Kalau umurnya 11 tahun, mudah saja. Buka saja. Buka saja bajakah tu. Tu air panas. Buat seduhan macam teh tu. Biar dia mendak minum air teh tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Sembuh dengan izin Allah. Baik, soalan yang ketiga. Salam. Nak tanya sikit kalau wanita yang darah rendah tu minum kopi Kacik Fatimah sama ke dengan minum radik merah yang Tuan cadangkan untuk rawatan darah rendah? Terima kasih. Tak sama. Kopi Kacik Fatimah itu untuk hormon. Kopi merah itu untuk meningkatkan tekanan darah rendah. Ya, masalah darah rendah. Jadi oleh sebab itu perbezaan. Buah yang tak boleh makan itu sama dengan orang lapang ke atau buah delima saja? Buah delima memang kita tak boleh makan. Kalau kita makan darah rendah, makan buah delima, tumbang. Berbuih mulut tu. Darah akan turun drop. Buah delima. Adapun buah-buah yang lain pun tak boleh makan banyak. Boleh makan sikit. Kalau makan banyak, dia disakit kepala. Kalau sakit kepala itu kita tahu bahawa dia tidak boleh digunakan. Baik, soalan yang terakhir pada hari ini. Salam Tuan Haji, saya Umar Farouk. Mohon arahan herbanya. Ada 2 pertanyaan. Satu, anak lelaki usia 12 tahun dipayu darah belakang putih ada benjolan. Awalnya di kiri, sekarang pindah di kanan. Kenapa ya Tuan Haji? Kata doktor, tak ada apa-apa, hanya hormonal saja. Ya betul. 80% ketumbuhan di payudara itu bukan kanser. Jangan takut-takut. Nanti ini dah fikir kanser, kemana ni, fikir aneh-aneh ni. Tak boleh begitu. Ketumbuhan ini hanya biasa saja kerana masalah hormon. Tapi cubalah makan ubat. Herba kita ada. Makan ubat untuk ni. Ada syak
Kalau makan syak tu bukan kanser. Bukan. Syak tu anti radang. Ya, kemudian kita sapu lagi dan juga sebagainya. Cuma kalau nak minta komentar Pak Haji di sini, bahawa kemungkinan besar ini masalah suka makan ayam. Biasanya orang makan ayam lah yang terjadinya perubahan hormon begini. Kurangkan ayam, ingat, ataupun apa-apa juga yang ada faktor hormon. Soalan yang kedua, anak usia 6 tahun di benjolan, ada benjolan di leher, belum hilang sudah terapi SJ2. Ada benjolan di leher ini, di leher ada benjolan, ya, pembengkakan lymph node. Ini masih guna herba yang bersifat sejuk. Apakah herba yang bersifat sejuk? Salah satu herba yang boleh kita gunakan ialah dengan menggunakan daripada lidah buaya, aloe vera. Aloe vera boleh digunakan khususnya untuk sejuk. Tetapi kalau ada di Indonesia, Pak Haji nak sebut superfood lemon, yang kita keluarkan tu air lemon tu, itu obatnya. Ya, kalau diambil bersama dengan kapsul manggis. Ingat, pembengkakan di leher ini, ingat harus gunakan kapsul manggis bersama dengan lemon, air lemon, superfood. Baik, Pak Haji kira sudah cukup hari ini. Terima kasih kerana bersama dengan TV Pak Haji. Terima kasih kepada Batas Ubi Deer Farm yang memberikan kita untuk lihat dekat-dekat ni semuanya yang memberikan sokongan. Tim juga ni tidak lupa Zizan kita, Zizan artis Zizan kita. Mari sini Zan, kita tengok sikit. Ni Zan. Ni Zan kita ni, artis kita Zan. Ini dia. Yang ni Ikram, ni Ikram, ni Ikram. Yang ini adalah penghulu sini. Bukan penghulu betul tu, penghulu kerja HPA di sini. Tu penghulunya. Dan ada lagi teman-teman kita di sana yang mereka tak dapat ambil gambar. Tak apalah. Itu insya-Allah. Baik. Ya, ini adalah pokok mengkira, ya, pokok mengkira yang tumbuh di hutan-hutan di sini lah, yang digunakan untuk makanan. Cuba kita tengok bagaimana pokok mengkira, dan ini salah satu makanan kesukaan daripada Rusia. Masya Allah, ya. Ya, itu dia. Boleh kita tengok. Oh, subhanallah. Kita bagi makan sekali, ya, pada setiap petang. Ini sejumlah ni cukup untuk 60 ekor. 60 ekor. Insya-Allah. Okey bang, terima kasih banyak bang. Okey. Alhamdulillah, ini yang Pak Haji nak cerita sangat ni. Gembira lihat bagaimana seorang anak muda, Irfan, umur baru 20, ya, membantu ayahnya dalam peternakan rusa Batas Ubi Deer Farm ini. Masya Allah, ya. Jadi mungkin kita boleh dengar sikit, Pak Haji tanya sikit lah Irfan ni, bagi dia semangat sikit kerja, insya Allah. Okey Irfan, sudah berapa lama lah Irfan terlibat dalam peternakan ni? Dalam 9 tahun juga. Oh, 9 tahun tolak 20. Jadi berapa? 11 tahun masa tu? Masa tu? Allah. Masa daripada kecil sekali. Apakah ini jadi satu hobi Irfan ke? Bagaimana tolong ayah kerjakan macam mana? Hanya tolong-tolong ayah, Ya. menyenangkan ayah lah. Menyenangkan ayah. Kerja lain lagi. Kerja apa lagi? Kerja arkitek. Subhanallah. Ini arkitek muda. Ya, jadi tolong ayah juga, jadi hobi juga untuk menyenangkan hati ayah. Allah, ini jadi contoh kepada anak-anak muda ni. Okey, boleh tak Irfan menceritakan ada berapa ekor semua ni? Kami ada kat sini ada 60 lebih. Ya. Dia akan beranak setahun sekali.
dalam hujung bulan ni. Dan jantan mengawan dia 30 ekor betina. Oh, subhanallah. Semuanya ada lebih kurang dalam 60. 60. Masya-Allah, 60. Ini kemudian dijual apa tu? Dijual benih kah, dijual apa? Kami akan selalu akan jual anak. Jual anak, Banyakkan okey. permintaan pada anak. Berapa dia punya harga anak tu? Ikut kalau macam setahun dah 2,000 lebih. Oh, 1 tahun dah RM2,000. Masya-Allah. Okey, kalau dia 2-3 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Macam ibu akan standard 2,000 lebih lah. Macam bapa ikut pada umur dah. Kadang lagi tua, besar, lagi mahal. Dah boleh sampai 4,000 pun boleh. Subhanallah. Ini mewah ni. Ini satu perniagaan yang cukup mewah, kita katakan, yang dapat pendapatan yang tinggi. Okey, saya dipahamkan kata Ifan ada rumah makan, ada restoran. Ya, restoran ada di dalam kandang usaha, di belakang tanam. Oh, jadi menerima tempahan bila? Menerima tempahan pada Ahad hingga Rabu. Oh, maksudnya orang tempah dulu, kemudian baru kita siapkan makannya. Siapkan makanan. Makanan apa yang disiapkan daripada rusan? Kami untuk rusak. Ya. Makanan di sini, makanan di sini. Kami buat ikut set. Ikut set. Okey, apa set itu? Mula hidangan, pembuka, buah-buahan. Okey, buah-buahan. Lepas tu kami akan bawa kelah roti dengan mushroom. Roti, mushroom soup. Okey. Lepas tu kami akan bawa kelah daging. Lagi. Daging usa. Ada 3 jenis. Daging usa, kambing dengan ayam. Oh, jadi pilih. Okey, Okey, baik. Lepas tu, okey, kemudian berapa harga satu set tu? RM140 untuk 4 orang. Oh, tak mahal. RM140 untuk 4 orang. Jadi berapa ni bagi jaga 4? 4 ke 3, 12, bukan 30 lebih lah. Alhamdulillah ya. Jadi itulah di antaranya. Dia buka pada hari Jumaat satu saja. Jadi oleh sebab tu mereka yang berminat ya boleh buat tempahan atas nombor handphone 012 012 43 43 13 13 635. 635. Kalau datang ke Yan Rendang Pasir, insya-Allah boleh kita datang ke sini. Insya-Allah. Ya, terima kasih kepada saudara Irfan dan seorang arkitek muda, seorang yang juga masuk dalam bidang, menceburi dalam bidang pertanian, peternakan rusa ini, dan kita sangat-sangat berterima kasih. Kita dah belajar banyak tentang rusa ini. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan diri penuhi dada dengan ilmu. Wawasan agama bekalan masa depan dan akhirat. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah.